Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, so saya Cik Asmahani Abdullah. Saya akan membuat satu ulasan buku pada hari ini berkenaan dengan sebuah buku yang saya baca, iaitu bertajuk Hong If You Are Malaysian, If You Are Malaysians. Okay, tulisan Lydia Teh. Okay, buku ni diterbitkan pada tahun 2007 oleh MPH Publishing dan mempunyai sebanyak 286 muka surat. Dia handy, senang untuk dibawa ke mana-mana, kecil je. Okay. Buku ni ada di perpustakaan. Saya pinjam dekat rak DS592. Alright, dia ada beberapa naskah, so inilah naskah pertama lah. Okay. Dan berkenaan dengan penulis. Okay, penulis buku ini adalah diberi nama Lydia Teh. Adalah seorang ibu penulis ataupun dipanggil juga housewife writer dan seorang kolumnis dalam surat khabar The Sun. Okay. Dia telah menulis beberapa buah buku bergenre seperti ini berkenaan dengan rakyat Malaysia. Yang kita tahu cerita berkenaan dengan tipikal rakyat Malaysia ni sangat menarik dan buku ni diolah dengan baik, yang mana bahasa-bahasa yang digunakan adalah ringan dan tidak berat. English dia pun simple English, dan cerita-cerita yang bila kita baca dalam buku ni, dia macam kita tengok cerita-cerita yang benar, cerita-cerita kisah-kisah benar yang diolah dengan baik dan tidak menyakitkan hati lah bila kita baca ni. Isu sensitif tu diterapkan dengan elemen-elemen humor. Jadi bila kita baca tu kita rasa macam gitu, macam Malaysian memang macam tu. Tapi cerita dia akan lebih menarik lah. Okay. Tapi dia guna juga term-term bahasa English Malaysia kita panggil kan. Buku seperti ni bila ditulis dengan begitu, kita rasa lebih dekat di hati kita, sebab kita English Malaysia ni dia lain kan. Okay. Alright. Dan buku ni adalah sebuah buku non-fiction yang mana dia ada 13 chapter besar, main chapter, dan dalam tu dia ada beberapa cerita lah. Under chapter tu dia ada beberapa cerita, dan setiap dia ada juga illustration dia macam ni. Bila kita baca tu kita rasa macam fun lah, sebab dia banyak menggunakan ayat-ayat frasa-frasa yang kita selalu guna di antara rakyat Malaysia lah. Okay. Dan dia sebenarnya ada seperti yang saya bagi tahu, ada 13 chapter. Ada satu quote yang saya selalu dengar dan ada ditulis dalam buku ni, seperti, if you are lazy, you are not lazy, you are not Malay. If you don't cheat, you are not Chinese. If you don't drink, you are not Indian. Jadi itu adalah sebenarnya yang selalu racial stereotypes yang kita dengar. Tapi sebenarnya dalam buku ni dia reject balik perkataan quotes tu. Dia bagi tahu, I'm Chinese but I'm not no cheat. My friend's Indian but he's no drink. Another is Malay but he's no slot. Macam itulah cerita-cerita dia positifkan balik apa yang selalu yang kita dengar, macam adalah kalau Malaysia, kalau orang Melayu malas macam tu. Jadi dia reject balik quotes tu dengan cerita-cerita ataupun olahan yang baik lah pada saya lah. Okay, so chapter yang saya paling suka dalam buku ni adalah satu chapter We Are Malaysians lah. Okay, dia ada, memang dia tulis We Are Malaysians lah. Okay, dan ayat-ayat seperti macam tu bila kita baca ni, kita rasa macam dekat dengan hati kita kan. Jadi ada satu sub-chapter yang beritahu We Are Malaysians lah and we don't kiss. Maksudnya we don't kiss in public. Pada dia lah, macam budaya di Malaysia yang penuh dengan kesopanan dan kesusilaan ni adalah berbeza dengan budaya Mat Saleh yang menzahirkan rasa penghargaan melalui hugs and kiss. Jadi bila dia jumpa kawan dia,
kawan dia daripada Australia, dia macam bila dia menzahirkan rasa rasa penghargaan tu melalui hug and kiss. Tapi bila dia bila dia salam dengan orang kawan dia tu, sebenarnya jeling je. Jadi macam tu lah. Jadi macam sebabnya kita Malaysia tak buat macam tu kan. Jadi budaya kita berbeza. Jadi benda-benda macam tu ada cerita ke dalam ni lah. Okay. Dan chapter tu cerita pasal keunikan bangsa di Malaysia. Okay. So keunikan bangsa kita adalah sangat menarik dan unik. Okay. Di Malaysia kita tak boleh nak judge orang dengan appearance, maksudnya dengan rupa paras. Okay. Malay nampak macam Chinese nampak macam Malay pun, macam Indian pun nampak macam Malay. Jadi kita tak boleh nak tengok based on rupa paras. Okay. Dan dalam buku ni juga diceritakan seperti yang kita selalu hadap hari-hari kan. Kita selalu diusik oleh parents dan juga adik-adik kita, yang mana kita ni kalau kita nampak macam tak sama macam adik-adik yang lain, kita ni dijumpa dekat tong sampah masa kita lahir dulu, masa kita mak kita jumpa, jadi mak kita besarkan kita. Jadi macam benda-benda macam tu, usikan yang macam tu ada diceritakan dalam buku ni lah. Okay. So kajian mendapati di Malaysia bangsa tidak boleh dinilai melalui appearance, sebab kita ada Chinese Indian, Malay Bidayu dan sebagainya. Jadi banyak race yang ada dekat Malaysia ni. Jadi tak boleh nak judge seperti kita tengok nampak macam mata sepet sikit, tu Chinese tak boleh. Okay. So saya sendiri pun kadang-kadang diusik, nampak macam Vietnam lah, Siam lah. Jadi macam sebenarnya saya adalah memang anak jati Melayu, memang Melayu betul. Okay. Alright. Dekat Malaysia juga ada satu dalam buku ni dia cerita berkenaan dengan macam mana Malaysia ni address kita punya orang, walaupun kita tak kenal orang tu. Macam contoh, selalu kita panggil hi boss. Kadang-kadang semua orang yang kita jumpa kat mana-mana kan kita dengar orang panggil bos, macam even dia bukan bos orang tu pun macam tu. Jadi dia dengan panggilan, kalau walaupun kita tak tahu nama orang tu, kita address orang tu dengan bos ke perkataan yang lain seperti bos, okay? Kita boleh membuatkan mereka rasa feel good dengan nama panggilan yang diberi. Jadi itu selalu kita dengar lah. Okay? Kat Terengganu sendiri pun kan, situ bos macam sama lah bendanya, how kita address orang di Malaysia dengan menggunakan ada beberapa term lah seperti bos tu. Okay. Alright, dalam buku ni juga ada, selalu kita dengar dia beritahu Malaysia truly Asia kan, selalu kita dengar dalam tagline tourism. Tapi dalam buku ni beritahu Malaysia truly generous, yang mana orang Malaysia ni memang suka menderma kan. Jadi mungkin kita, tapi kalau kita tengok masyarakat Malaysia ni memang kadang-kadang dia orang ni kedekut time nak bagi jalan, time kat roundabout, susah nak bagi jalan kat kita. Kalau nak parking pun, kalau dia orang jarang nak, dia orang sanggup lagi parking illegal daripada parking legal sebab kena bayar RM2 contoh macam tu. Tapi bila ada kesusahan, masyarakat yang susah, orang mengemis, memang kita akan senang untuk bermurah hati untuk bagi derma macam tu. Jadi betapa generousnya masyarakat Malaysia, macam itulah. Jadi biasa kita dengar kan, ada yang sesengah yang menjadikan mengemis ni sebagai satu profession yang tetap, yang mana jadi kita kena sepatutnya kita perlu berhati-hatilah bila dengan pengemis ni. Jadi generosity kita tu kadang-kadang diambil kesempatan oleh orang lain. Jadi kita kena berhati-hatilah part tu. Okay. Alright. So juga terdapat dalam buku ni cerita berkenaan dengan apa yang selalu masyarakat kita buat time dekat traffic light, time merah tu, berhenti ke traffic light. So dalam cerita dalam buku ni dia bagi tahu kalau yang lelaki tu selalu ada juga yang kita nampak yang shave, pakai tie, betulkan tie atau sebagainya dan masa time berhenti kat traffic light tu. So kalau women, apa selalu yang kita buat? Kalau dalam buku ni dia bagi tahu kita selalu macam adjust makeup ke, dan apply hand lotion. Lepas tu kadang kalau kita tengok ada setengah tu yang menyanyi kuat-kuat, siap dengan ekspresi muka time, kita boleh nampak time macam tu kan. So benda-benda macam tu lah. Okay.
mostly ada yang main phone, malah ada juga yang ambil kesempatan untuk tepuk nyamuk time berhenti ke traffic light. Itu yang selalu kita nampak dan juga ada cerita dalam buku ni. Okey. Alright, kenapa saya nak orang lain juga baca buku ni? Ini kerana buku ni adalah buku yang sangat fun, menarik untuk dibaca. Dan bila kita baca tu, kita rasa sangat seronok sebabnya dia dekat di hati kita. Dia boleh release stress jugalah. Bila kita baca tu, kita macam, oh macam ni, betul lah. Jadi benda-benda yang macam ni sebenarnya membuatkan kita rasa dekat dengan di hati kita dan lebih menghargai orang sekeliling kita dan masyarakat yang ada di sekeliling kita dan juga keamanan yang ada dekat Malaysia ni. Jadi keunikan kita tu sebenarnya kita menjadikan kita ni lebih lain lebih menarik lah di mata masyarakat dunia. Jadi apa yang kita perlu ketengahkan adalah lebih untuk lebih menghargai lah apa yang kita ada di Malaysia ni. So jangan lupa untuk dapatkan buku ni di perpustakaan. So masih ada dijual di MPH dan juga di kedai buku. Jadi bolehlah baca buku ni ya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Ayu Amran, pembantu Pustakawan Kanan, Perpustakaan Cendekiawan UiTM Terengganu. Kali ini adalah kali yang kedua saya berresensi untuk satu buku yang bertajuk Meludah ke Langit. Ini buku pilihan saya. Buku ni dihadiahkan iaitu diwakafkan oleh seorang hamba Allah bagi projek wakaf. Semoga hamba Allah ini sekeluarga beroleh syurga. Okey, buku ni ditulis oleh Bonda Noor dan diterbitkan oleh Galeri Ilmu Sendian Berhad. Mempunyai 200 muka surat bercetak. Buku ni berkisarkan tentang motivasi diri. Meludah ke langit. Kalau ikutkan apa yang korang faham berkenaan dengan meludah ke langit. Kalau bagi saya, apa yang saya faham ialah meludah ke langit ibarat kita ludah ke langit jatuh ke muka sendiri. Bermakna macam kita cakap kat orang, kita kata kat orang, benda tu akan berbalik diri sendiri. Okey, dalam buku ni kita yang Ayu dapat baca ada 25 buah tajuk kat dalam cerita yang berkisahkan tentang kesilapan diri sendiri, membuat macam tomahan, prasangka buruk pada orang lain dan benda tu datang balik kepada diri sendiri. 25 tajuk ni 25 tajuk ni ianya berlainan penulis, berlainan pengalaman penulis. Bukan seorang penulis tetapi 25 orang penulis. Mengikut satu tajuk, satu orang penulis. Dan paling saya suka dalam buku ni adalah bingkisan Bonda Noor tu sendiri. Pengalaman dia tentang berkenaan yang dia tafsirkan seseorang tu berdasarkan apa yang terkeluar daripada mulut orang tu. Sedangkan dia tak fikir benda tu boleh berbalik pada diri sendiri. Bila kita lontarkan satu tomahan pada orang tu, tak bermakna kita ni terlalu baik. Sebenarnya bila kita fikir negatif tentang orang tu, sedangkan kita ni lebih kurang je dengan orang yang lontarkan benda yang sama tu pada kita. Maknanya tak mustahil lah benda tu akan balik semula pada diri sendiri. Kita cakap orang tu buruk, tak lama benda buruk tu yang akan datang pada kita. Okey, seterusnya ada satu tajuk yang bercakap tentang hal riak. Kita cakap orang tu riak. Kita tak sedar dalam kita bercakap tentang orang tu riak, kita sendiri yang riak. Sebab kita rasa macam bila kita cakap orang tu riak, kita rasa macam diri kita ni sempurna, baik. Jadinya benda tu tak bagus sebab kita akan fikir bila kita cakap orang tu riak, kita akan fikir yang
kita ni lebih baik daripada orang tu. Benda tu tak baik. Okey, ada satu tajuk tu dia bercakap tentang bila kita cemburu dengan kebaikan orang lain. Kita cemburu dengan kebaikan dia, tapi kita tak buat sesuatu untuk capai seperti mana yang dia capai. Macam apa, kalau kata macam ni lah, kita buat satu kebaikan, kebaikan kita tu ada orang tiru, jangan marah, sebab benda tu akan berbalik pahala kepada kita. Faham kan? Okey. Jangan bajet bagus, itu tak bagus lah. Jangan bajet bagus tu tak bagus. Okey. Jangan sesekali buka aib orang. Okey, bila cakap pasal aib orang, kita apa, dalam buku ni dia cakap kisah penulis tu yang bila dia buka aib orang tu, tak semena-mena, tak lama selepas kejadian dia buka aib orang tu, Tuhan buka aib dia. Sebab tu ada Tuhan cakap dalam satu hadis yang menyatakan bila kita jaga aib orang, orang akan jaga aib kita. Pernah tak? Saya pernah baca pasal tu. Saya pernah baca pasal tu. Okey. Satu lagi, okey, kita kena berbaik sangka dengan ketentuan Tuhan. Okey, macam ni. Satu hadis tu, hadis Al-Baqarah ayat 2 menyatakan boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Maknanya kita rasa macam kita nak satu benda tu amat baik untuk kita, padahal Tuhan tak bagi, sebab Tuhan tahu benda tu memang tak bagus untuk kita, tak baik untuk kita. Dan dia biasanya bila Tuhan tak berikan yang tu, Tuhan akan berikan yang lebih lagi. Percayalah. Okey. Sekarang ni ada satu tajuk tu yang Ayu baca pasal tuding jari. Kita buat silap, kita tuding jari kepada orang lain. Jadi dalam kisah tu, bila kita tuding jari kesalahan yang kita buat tu kepada orang lain, tak lama selepas tu benda yang kesalahan yang orang lain buat tu akan berbalik pada diri kita sendiri. Kita juga akan buat kesilapan yang sama. Percayalah. Sebab Ayu rasa memang saya sendiri pun pernah alami benda macam tu. Sebab tu pernah cakap, kalau kata orang buka aib kita, orang buka aib Ayu, aib saya, maaf, orang tu akan alami benda yang sama. Benda tu pengalaman saya sendiri. Benda tu memang betul-betul jadi. Tuhan dah janji benda tu akan jadi. Okey. Ada satu cerita dalam ni, satu tajuk dalam ni, dia memperlekehkan tanggungjawab seorang isteri seseorang kepada seseorang tu. Macam dia cakap, alah, benda tu pun tak boleh buat. Takkan tak ada masa langsung nak masak untuk suami ke, nak urus rumah tangga, takkan tak sempat. Sedangkan masa tu dia belum berkahwin lagi, belum lagi melalui fasa kehidupan berumah tangga. Jadi sekarang ni bila dia masa dia bercakap tentang tu, masa dia terdetik dalam hati bercakap tentang tu, dia terlupa yang dia belum berkahwin, dia belum melalui fasa kehidupan berumah tangga. Jadi selepas dia hidup berumah tangga, Tuhan bagi dia jodoh, Tuhan temukan dia jodoh, dia berkahwin dan dia hidup sebagai suami isteri. Ditakdirkan dia mengandung dan dia tak dapat buat satu kerja pun dalam rumah tangga dia. Sampailah satu hari tu dia terdetik, oh, ini yang dinamakan kifarah. Apa yang dia cakap pada orang tu dulu dah berbalik pada diri dia sendiri. Dia tak sempat nak ambil tahu hal rumah tangga apa semua. Benda tu memang betul-betul jadi dekat dia cakap. Okey.
Okey, satu lagi berkenaan dengan bila Tuhan hadiahkan kita sakit. Tuhan hadiahkan kita sakit berhikmah sebenarnya. Jadi kita kena fikir positif. Bila dia hadiahkan sakit, dia nak bagi kita lebih dekat kepada dia. Ingat dengan ingat kepada dia, selalu sebut dia. Dia nak macam tu. Okey, kalau kata dia hadiahkan kita sakit, bila dia pulihkan balik kita, dia cuma angkat kesakitan kita, tapi dia pulangkan balik kepada kita selera makan, seri wajah, macam tu lah. Maknanya dia macam mana, dia setiap apa musibah yang datang, dia akan sertakan dengan hikmah. Biasanya lah, memang tak lari daripada tu. Okey, biasanya kalau kita selalu berprasangka buruk, biasanya dia akan makan diri sendiri tau. Ibarat macam bakar kelambu, marahkan nyamuk, kelambu dibakar. Lebih kurang macam tu lah. Dan dalam buku ni, semuanya macam ada kisah-kisah tersendiri yang dikongsikan oleh penulis. Biasanya itu adalah kisah diorang, tapi tak mustahil kisah yang diorang lalui itu pernah kita lalui, diri kita lalui sendiri. Okey, kesimpulan yang saya boleh buat dengan buku ni, kalau macam ni lah, kalau rasa nak berubah ke arah kebaikan, saya suggest baca buku ni. Macam dia akan beri kita satu kesedaran tau. Macam bila kita fikir buruk pasal orang, tak mustahil orang tu pun fikir buruk pasal kita sebenarnya. Kalau kita didik diri kita untuk sentiasa berfikiran positif, insya-Allah kita akan jadi lebih baik. Ya, you suggest buku ni. Kalau katakan 10 bintang, diberi 10 bintang, Ayu bagi 8 bintang. 8/10 bintang. Okey. Buku ni kalau ikutkan berharga RM20. Mungkin boleh didapati di kedai-kedai buku yang berhampiran. Dengan itu, terima kasih kerana mendengar sedikit penjelasan tentang buku ni dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hadi bin Idris, pembantu Pustakawan Kanam. Alhamdulillah, pada hari ini saya akan buat sedikit ulasan mengenai sebuah buku yang bertajuk Aku Ingin Berubah. Buku ini telah ditulis oleh saudara Kamarul Nazim bin Harum. Buku ini adalah hadiah daripada anak saya beberapa tahun yang lalu. Buku Aku Ingin Berubah ini adalah manifestasi daripada rintihan jiwa-jiwa yang ingin kembali kepada fitrah menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk siapa buku ini? Buku ini adalah sangat sesuai untuk mereka yang hampir berputus asa dengan diri dan dunia. Untuk mereka yang telah lemas dalam maksiat dan ingin kembali menjadi hamba yang soleh. Untuk mereka yang ingin mula langkah menuju perubahan. Untuk mereka yang berasa susah untuk istiqamah dalam perubahan. Untuk mereka yang kerap tersungkur sepanjang perubahan walaupun sudah bertaubat. Untuk mereka yang tagih dengan dosa dan mahukan jalan keluar. Untuk mereka yang terseksa dengan dosa silam. Untuk mereka yang ingin berubah. Dan juga untuk aku dan kau yang ingin bertemu Allah di syurga kelak dengan hati yang suci. Di dalam buku ini saya tertarik
mengenai cerita tentang bagaimana seorang guru mengajak anak muridnya menjadi seorang yang menunggangi nafsu, bukannya ditunggangi nafsu, dengan menjadikan kadar sebagai analogi. Kisahnya seorang pemuda yang tidak dapat menahan nafsunya telah dihantar oleh bapanya kepada seorang guru untuk dididik cara mengawal nafsunya. Lalu pemuda itu diajak bermusafir bersama gurunya. Ketika bermusafir, pemuda itu disuruh memikul keldai sambil menyusuri jalan tepi ladang bukit, sedangkan guru tersebut bersantai menaiki keldainya. Belum sampai separuh perjalanan, pemuda itu hampir pingsan kerana keletihan. Setelah merawat si pemuda dan memberinya minuman, guru itu pun berkata kepada pemuda itu, "Anakku, keldai itu umpama nafsumu. Allah ciptakan nafsu untuk kamu menungganginya, bukan kau ditunggangi olehnya." Maksud tuan, pemuda itu cuba memahami. Dengan menurut nafsumu, kau akan disusahkannya. Jiwa, hati dan badanmu akan keletihan. Kehendak nafsu tidak ada batas dan tidak pernah puas. Lepas satu-satu kehendak dan karenahnya. Ini samalah dengan kau memikul keldai dan menaiki bukit yang tinggi. Sebaliknya, jika kau menunggangi nafsu dengan mengawal dan menguruskannya, kau akan mendapat kemudahan dalam menjalani kehidupan. Nafsu berguna selagi ia menjadi hamba, tetapi apabila dijadikan tuan, maka hidup kita akan dihancurkannya. Dan lihatlah pula betapa mudahnya menyusuri jalan berdiri dalam bukit itu dengan menaiki keldai. Begitulah nafsu apabila dikawal dan digunakan ke arah kebaikan. Banyak pengajaran yang dapat diperolehi daripada buku ini. Antaranya adalah sebagai manusia, kita semua tidak akan terlepas daripada melakukan kesalahan dan kesilapan. Namun, kesalahan dan kesilapan itu tidak harus dijadikan alat untuk kita berada di dalam maksiat dan dosa. Sebaliknya, kita harus mencuba sedaya upaya untuk keluar dan menghindari perbuatan tersebut. Perubahan itu perlu bermula dalam diri kita. Kitalah yang harus melakukan perubahan. Di sudut hati orang yang berdosa, imannya rasa terpenjara. Di sudut hati orang yang bermaksiat, dia ingin berubah. Kalau anda semua pernah tenggelam dalam maksiat dan rasa nak berubah, saya suggestkan dapatkan buku Aku Ingin Berubah. Dalam buku ini, penulis sertakan sekali panduan macam mana nak berubah. Yang menariknya, banyak kisah-kisah menarik yang ada kena-mengena dengan kehidupan mereka yang ingin berubah. Sedikit sebanyak dapat dijadikan inspirasi untuk kita. Itulah saja sedikit ulasan daripada saya berkenaan dengan buku Aku Ingin Berubah ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamariah binti Ahmad, Jawatan Kerani Kanan, sekini sedang bertugas di Perpustakaan Cendekiawan UiTM Cawangan Terengganu, Kampus Domun. Hari ini saya hendak berkongsi dengan tuan-puan semua mengenai sebuah buku yang telah saya baca. Buku ini bertajuk 15 Cara Memperolehi Rezeki yang Berkat. Ini buku dia. Buku ini dikarang oleh Muhammad Zulhelmi dan diterbitkan oleh Pustaka Ilmuwan Rawang Selangor. Buku ini saya beli di kedai SMO Bookstores di Surigate, Domun. Walaupun buku ini nampaknya kecil sahaja, tetapi bagi saya ianya mempunyai ilmu yang bermanfaat yang boleh kita kongsikan bersama-sama.
Sebagaimana yang disebut oleh pengarang buku ini, iaitu di dalam setiap harta yang kita miliki, ada hak orang lain di dalamnya yang wajib kita tunaikan. Tanda keberkatan dapat dilihat apabila hati kita sentiasa tenang dan merasa cukup walaupun sedikit. Apabila rezeki tidak berkat, ujian akan datang bertimpa-timpa. Contohnya kereta kita rosak, anak sakit dan berbagai-bagai lagi. Tujuannya hanyalah satu, iaitu supaya duit yang kita dapat itu keluar dari poket kita secara terpaksa. Sampai satu ketika kita pasti akan berfikir, mengapa semua ini terjadi? Adakah ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala timpakan kepada hamba-Nya adalah sebagai peringatan agar mereka kembali ke jalan yang benar dan mengubah cara hidup dan menjadikan rezeki bertambah berkat. Ada 15 cara memperolehi rezeki yang berkat yang diberikan oleh pengarang di dalam buku ini, iaitu menjadikan pekerjaan sebagai ibadah, melapangkan rezeki dengan taubat dan istighfar, memakmurkan hidup dengan surah Al-Waqiah, melepaskan kesusahan orang lain, bertawakal seperti burung, menjadikan keinginan satu kenyataan melalui solat hajat, mengundang keredaan Allah Subhanahu Wa Taala melalui redha ibu bapa, berdoa dengan jiwa yang bersih, meraih keberkahan dengan menyantuni anak yatim, membuka jalan kemudahan dengan takwa, banyak berzikir agar beroleh pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala, membuka pintu rezeki dengan menjaga silaturahim, membuka pintu rezeki dengan sifat dermawan, solat duha membuka pintu rezeki dan menjemput kejayaan dengan ilmu pengetahuan. Di antara yang menarik untuk saya kongsi bagaimana rezeki menjadi berkat adalah meraih keberkahan dengan menyantuni anak-anak yatim. Buku ini menerangkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala akan menambahkan rezeki kepada orang-orang yang suka menderma kepada anak-anak yatim. Walaupun derma yang diberikan sedikit sahaja, namun Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kelapangan rezeki yang berganda dan berkat. Namun perlu diingat, niat bersedekah perlu dijaga semata-mata mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan mengharapkan balasan yang berganda di dunia. Contoh yang kedua yang diceritakan di dalam buku ini adalah bagaimana rezeki menjadi berkat dengan menjadikan pekerjaan kita sebagai ibadah. Menurut Syakid bin Ibrahim, seandainya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rezeki tanpa usaha, nescaya manusia akan lebih rosak dan lebih banyak mempunyai kesempatan melakukan kejahatan. Kerana itu, Allah Subhanahu Wa Taala menyibukkan manusia untuk berusaha sehingga tidak banyak waktu untuk berbuat kejahatan. Diceritakan di dalam buku ini, suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bertemu dengan Sa'ad Al-Ansyari. Beliau melihat tangan sahabatnya melepuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Sa'ad, "Mengapa tanganmu hitam, kasar dan melepuh?" Sa'ad menjawab, "Tangan ini aku gunakan untuk mencari nafkah bagi keluargaku." Mendengar jawapan Sa'ad itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencium tangan Sa'ad Al-Ansyari sambil berkata, "Inilah tangan yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala." Nabi yang tangannya selalu berebut dicium oleh para sahabat, mencium tangan Sa'ad yang hitam, kasar dan melepuh kerana rajinnya ia bekerja. Itu adalah satu contoh pekerjaan sebagai ibadah dan menjadikan rezeki yang diterima rezeki yang berkat. Demikianlah dua contoh yang baik yang diterangkan di dalam buku ini, bagaimana kita boleh menjadikan rezeki yang kita dapat ini menjadi rezeki yang berkat. Yang lain-lain itu tuan-puan bolehlah membaca sendiri buku ini kerana banyak pengajaran-pengajaran yang baik yang boleh didapati di dalam buku ini. Buku ini
boleh sahaja didapati dan dibeli di kedai-kedai buku biasa di luar sana dengan harga RM15 sahaja. Sekian sahaja ulasan buku daripada saya. Segala yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan yang tidak baik itu adalah kelemahan dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, saya telah dipilih untuk sesi lisensi buku bilangan 2 bagi tahun 2020. Sebelum tu izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Wang Muhammad Harith, pembantu pustakawan di Perpustakaan Cendekiawan UiTM Terengganu, kampus Lungun. Tajuk buku yang ingin saya kongsikan bersama anda semua ialah hari ini ialah Mokhtar Dahari, lebih satu dekad bergelumang dengan bola sepak. Okey, ini bukunya. Buku ni saya dapat di Perpustakaan Cendekiawan. Okey, sedikit sebanyak berkenaan dengan buku ni. Buku ni keluaran tahun 1989. Buku yang mengandungi 15 bab. Buku yang ditulis hasil gabungan 3 orang wartawan utusan Malaysia pada masa itu. Saya akui buku ini agak lama, tapi walau bagaimanapun isi kandungan yang terdapat dalam buku ini telah berjaya menarik minat saya untuk membacanya. Di dalam buku ini mengandungi semua cerita berkenaan dengan legenda bola sepak tanah air kita, iaitu Mokhtar Dahari ataupun lebih dikenali sebagai Super Mok. Buku ini menceritakan segala-galanya sebelum, semasa dan selepas Mokhtar Dahari bergelar pemain bola sepak yang profesional. Apa yang dapat saya rumuskan berkenaan dengan buku ini, apa yang membuatkan 3 orang wartawan utusan Malaysia ini ingin menghasilkan buku ini adalah untuk membuktikan bahawa negara kita Malaysia mempunyai pemain bola sepak yang bertaraf antarabangsa. Dari segi pandangan saya pula, buku ini dihasilkan untuk khususnya kepada para pemain bola sepak pada masa kini, untuk mempelajari apa yang perlu ada dalam diri mereka sebagai seorang pemain bola sepak yang profesional. Apa yang dapat saya katakan, anda ada peluang, bacalah buku ini. Saya yakin anda semua tidak akan menyesal apabila membaca buku ini. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya pembantu pemeliharaan di Perpustakaan Cendekiawan. Pada petang ini saya akan membuat satu perkongsian buku, di mana buku yang bertajuk Herba Sumber Perubatan Tradisional. InsyaAllah dalam buku ini banyak menceritakan jenis-jenis herba. Cetakan pertama buku herba ini pada tahun 2001, dan seterusnya cetakan kedua 2001, 2002, cetakan kedua, cetakan ketiga
dan sampailah cetakan yang kelima pada 2009, iaitu penulisnya Ayub Ismail. Diterbitkan syarikat Golden Book Central, Wisma ILSB, Jalan PJU, Bandar Damansara Perdana, 47820 Petaling Jaya, Selangor. Dicetak oleh syarikat pencetakan Ihsan, Balakon, Selangor. Buku herba sebagai sumber perubatan tradisional tidak asing lagi jikalau siapa-siapa yang pernah hadir ke library pastinya akan dapati buku ni bagi mereka-mereka yang mengunjungi library. Okey, di sini saya kongsikan apa yang dibaca oleh saya kepada anda semua. Dunia sekarang semakin moden dan canggih. Tetapi petua orang-orang tua di dalam menghadapi masalah perubatan sehari sering kita lupakan. Petua orang-orang tua tidak kurang mujaraknya. Walau bagaimanapun, terpulanglah kepada seseorang itu untuk mengamalkannya secara tradisi ataupun moden. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur Alhamdulillah, dengan rahmatnya saya akan kongsi sedikit sebanyak pada petang ini. Salah satu herba yang hendak dikongsikan saya pada petang ini ialah pokok setawa. Pokok setawa pada nama saintifiknya ialah Kalanchoe-laciniata. Pokok setawa senang tumbuh dan biasanya ditanam di halaman rumah. Ia bukan sahaja untuk hiasan atau bahan masakan, tetapi ia juga mempunyai khasiat yang tersendiri. Tumbuh-tumbuhan yang ditanam mempunyai kegunaan yang tersendiri daripada sudut perubatan tradisional. Antaranya, tumbuhan tersebut ialah pokok setawa, atau nama saintifiknya Kalanchoe-laciniata. Pokok setawa selain fungsi sebagai hiasan di halaman rumah, ia sememangnya diakui sebagai tumbuhan herba yang amat baik. Khasiat pokok setawa adalah dapat mengurangkan rasa panas badan dan diamalkan oleh pengamal perubatan tradisional untuk merawat demam panas. Caranya adalah dengan mengambil beberapa helai daun setawa yang masih segar, kemudian ramas daun tersebut. Dan apabila ambil sehelai tuala yang telah dibasahi dan letak daun pokok setawa yang telah diramas pada tuala tadi dan letakkan pada bahagian kepala dan biarkan sehingga rasa kurang panas tadi akan reda. Dan contoh yang kedua, di mana herba yang kedua iaitu pokok jambu batu. Pokok jambu batu kadang-kadang tumbuh liar di kawasan sekeliling kampung atau bagi yang tinggal di kawasan bandar. Ia ditanam khusus bagi penyeri halaman atau sebagai pokok hiasan pagar. Walau apapun cara ia didapati, pokok jambu batu ini mempunyai khasiat yang tersendiri dari pucuk hingga ke buahnya. Buah jambu batu memang telah diakui kaya dengan vitamin C yang tinggi, sementara pucuk dan daunnya pula baik sebagai penahan cerik-berik atau sakit perut. Di sini kita boleh kongsi yakni jenis gambar pokok jambu batu. Okay. Salah satu contoh. Caranya dengan mengambil segenggam daun pucuk jambu batu yang ditumbuk halus setelah lumak perah dan ambil airnya lalu diminum. InsyaAllah
akan segera menghentikan sakit yang sedang anda alami. Bagi ibu-ibu yang selepas bersalin, bolehlah minum pada hari ke-6 untuk memulihkan kesegaran tubuh. Sementara itu, daun jambu batu juga amatlah baik untuk menghaluskan kulit pada muka, yakni tumbuk daun jambu batu dan segenggam beras, kemudian sapu ke bahagian muka. Biarkan ia kering, lepas tu barulah dibilas dengan air sejuk. Okey, 2 contoh herba yang banyak memberi manfaat dalam kehidupan kita. InsyaAllah, bagi sesiapa yang ingin mengetahui lebih lanjut, bolehlah membuat pinjaman buku ini di Library Perpustakaan Cendekiawan UiTM. Mengapa anda perlu baca buku ini? Dengan membaca buku ini, kita dapat mengambil ilmu pengetahuan tentang khasiat daripada pelbagai jenis herba-herba. Mungkin sebelum ini kita tidak mengetahuinya. InsyaAllah, semoga dengan perkongsian yang sedikit ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. InsyaAllah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Anwar bin Alias dari pembantu pemeliharaan dari Perpustakaan Cendekiawan UiTM Kampus Dungu. Jadi di hari yang mulia ni, saya ingin buat satu review untuk buku yang boleh anda semua ambil dan baca untuk menambah pengetahuan tentang sejarah. Okey, buku tersebut ialah ni, Alexander adalah Zulkarnain, pembebas barat dan timur, pembina tembok Ya'juj dan Ma'juj. Jadi saya dapati buku ni sangat menarik untuk dijadikan bahan bacaan santai lah. Tidak begitu berat, tapi dapat menambahkan ilmu pengetahuan kita tentang sejarah. Dan penulis buku ini ialah salah seorang penulis buku sebelumnya, iaitu Ya'juj dan Ma'juj, yang buku yang trending juga untuk pengetahuan anda semua. Dan retekan daripada buku tu, dia telah mengeluarkan satu naskah lagi, iaitu Alexander adalah Zulkarnain. Jadi nama penulisnya ialah Muhammad Alexander, atau iaitu nama panelnya. Dan nama sebenarnya ialah nama sebenarnya ialah Vishnu Sonsongko. Itu penulis daripada Indonesia. Okey, buku ni adalah buku yang mendedahkan siapa Zulkarnain menurut Al-Quran dan kitab-kitab dari Bani Israel dan rekod sejarah dunia. Jadi buku ni amat bermanfaat bagi siapa yang masih lagi tertanya-tanya Iskandar Zulkarnain itu adalah Alexander the Great ataupun tidak. Jadi buku ni menceritakan tentang Alexander the Great di dalam tafsir Al-Quran serta di dalam teks Yunani atau Rom kuno. Dia menceritakan tentang adakah Alexander itu ataupun Iskandar Zulkarnain itu adalah orang yang sama. Jadi buku ini banyak membincangkan tentang hal tu. Dan bersama cerita, bersama dengan fakta-fakta yang ada, bersama dengan tafsir-tafsir Al-Quran,
ia juga menerangkan tentang perjalanan Zulkarnain itu bagi perjalanan Zulkarnain itu untuk mencatat sejarah. Jadi dalam buku ni ada peta tentang perjalanan Iskandar Zulkarnain, dan sejarah-sejarah yang tercatat dalam kitab-kitab kuno ataupun dalam biologi Alexander the Great dari pandangan barat. Dari pandangan Islam hanyalah tafsir Al-Quran semata-mata. Jadi insya-Allah anda semua bolehlah membuat, kalau ingin mengetahui lebih lanjut tentang sejarah Alexander the Great, atau mungkin ianya adalah orang yang berlainan, anda bolehlah ke perpustakaan UiTM Cendekiawan untuk meminjam buku ni. Dan ia sangat menarik dan ia merungkai persoalan yang ada dalam fikiran anda tentang siapakah Iskandar Zulkarnain. Adakah Alexander the Great adalah orang yang sama dengan apa yang diceritakan dalam Al-Quran. Jadi buku ni telah diterbitkan oleh PTS Islamic Sdn Bhd yang berpangkalan di Batu Cave, Selangor. Jadi insya-Allah marilah kita sama-sama marilah, kalau ada yang berminat bolehlah pinjam buku ni dan baca dan mengetahui sejarahnya. Okey, itu saja review buku daripada saya, Muhammad Anwar. Sekian, terima kasih.